Ingat tak kisah Abu Bakar Al-Miski? Abu Bakar Al-Miski ni memang top lah cerita ni, kisah ni biasalah disampaikan. Abu Bakar ni dia kuat keimanan kepada Allah Ta'ala, sampaikan orang berbincang lah, memang tak ada siapa boleh mengganggu gugat keimanan dia. Maka berbincang lah, ada kan kisah tu dikisahkan bagaimana beberapa orang pelacur berbincang, kalau siapa dapat goda dia memang hebat lah. Aku tak percaya lah bab ni aku pergi goda dia, bab aku pergi ganggu pemikiran tu, keimanan tu. Dia pun datang lah, macam dia pergi rumah dia, dikunci pintu rumah tu, nak dipolok oleh Abu Bakar Al-Miski ni. Masa tu nama Abu Bakar lah. Nak dipolok Abu Bakar tu, Abu Bakar kata nanti dulu kata. Nanti sekejap, bagi aku masuk bilik air tu. Dia masuk bilik air, dia ambil segala najis yang ada, dia lumur ke badan dia tu, sapu semua. Sekarang kau polok, lari pelacur tu. Semenjak daripada itulah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Abu Bakar Al-Miski tu. Al-Miski tu maksud dia kasturi, bau badan dia wangi macam haruman kasturi, tanpa perlu dia pakai one drop perfume. Tak payah dia pakai perfume, dia wangi hari-hari. Punca itulah dia, Allah Ta'ala anugerahkan kat dia. Nampak tak? Cuba kalau kita, dia nak peluk dia, bukan dia nak peluk dia, agak macam tu lah ayat kita kan. Dia tak boleh lari dah, ada mungkin kita kan, tapi dia tak, dia cari jalan juga untuk mengelakkan dirinya daripada terjebak dengan nafsu dia. Diceritakan bahawa Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah, dia melihat buah tin hingga tumbuh keinginannya terhadap buah itu. Dia nak menakik buah itu. Dia membuka kasutnya dan dia memberikan kepada penjual buah itu, lalu berkata, berilah aku buah itu. Dan si penjual itu melihat kasutnya lalu berkata, oh ini tak cukup, kau bagi kasut kau ni tak cukup. Kemudian Malik berlalu. Maka dikatakan kepada penjual itu, ada orang lain cakap kat dia, apakah kau tidak mengenali siapa orang tu? Kenapa? Siapa dia? Dialah Malik bin Dinar kan, orang yang hebat imanan ni kan. Maka dengan segera penjual itu meletakkan bakul di bahu pelayannya, lalu berkata, dia kata, jika dia menerima buah ini daripadamu, maka engkau merdeka. Kemudian pelayan itu pergilah mengikut Malik bin Dinar, lalu berkata kepadanya, terimalah buah ini daripadaku. Tapi Malik bin Dinar menolak. Terimalah, sebab di sinilah kemerdekaanku, dia. Kau ambil lah, tolonglah aku ni. Maka jawab Malik bin Dinar kan, jika di sini kemerdekaan bagimu, maka di sini pula lah siksaan bagiku. Namun pelayan itu tetap juga mendesak-desak hingga Malik berkata, aku bersumpah aku tidak akan menjual agama dengan buah tin, dan aku tidak mahu makan buah tin sampai hari kiamat. Dia tak nak sebab kau nak ni, dia tak nak tadi, dah tak ada lah. Macam tu tak ada lah, sampai buyur dia nak menurutkan keinginan nafsu dia tadi tu kan, sampai nak menjual, nak menggadaikan segala, dia tak ada, tidak. Diceritakan pula bahawa Malik bin Dinar sedang sakit menghadapi mautnya. Dia ingin segelas madu dan susu untuk dimakan dengan roti panas. Pelayan segera menyediakannya. Kemudian Malik mengambil dan memandangnya sejenak, lalu berkata, wahai nafsu, engkau telah bersabar selama 30 tahun, padahal umurmu tinggal sesaat lagi. Ya kan? 30 tahun kau boleh sabar, tiba-tiba kali ni sesaat kau nak benar-benar ni kan. Maka dibuang gelas itu daripada tangannya. Dia tahan nafsunya hingga dia meninggal dunia. Begitulah sifat para anbiya, aulia, siddiqin dan zahidin, serta orang-orang yang merindukan Allah. Kan? Itu yang kisah kan? Kisah Nabi apa kena penyakit kulit ni? Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub kena sampaikan isteri dia pun tak sanggup dah jaga dia, anak-anak dah lari, orang pun dah lari dengan dia, sampai isteri ni jaga tu. Isteri dia cakap dekat dia, wahai suamiku Ayub, kau mintalah pada Allah supaya sembuhkan penyakit kau ni. Apa jawab Nabi Ayub? Nabi Ayub kata, buat apalah aku nak mengut dengan Allah minta sembuhkan sakit aku ni kan? Baru 7 tahun 7 bulan 7 hari. Kalau nak dibanding dengan 70 tahun yang aku sehat tu, kenapa aku nak pertikaikan yang aku tak sehat gitu. Macam tu sekali. Lepas pada tu lah bini pun dah tak sanggup dah. Bila suami cakap macam tu, dia pun tak sanggup dah.
ya, tapi Allah Ta'ala gantikan berkat kesabaran Nabi Ayub. Allah gantikan dengan istrinya yang lebih muda, lebih cantik. Lepas itu bila diberikan kesembuhan kan, dan dikurniakan 26 orang anak. Ya, dalam riwayat menyatakan macam tu kan. Jadi makna kata itulah, sabarlah banyak-banyak kan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesusahan, di sebalik kesusahan tu ada kemudahan. Kenalah yakin. Apa benda yang susah kita hadap tu, ada benda baik Allah nak bagi, percayalah. Kan? Tu dia. Kemudian telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit daripada membuka sebuah kota sendirian. Bayangkan, menahan nafsu tu lagi susah daripada membina sebuah kota bersendirian. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, aku dan nafsuku bagai gembala dengan kambingnya. Jika aku menahannya dari satu sisi, dia melompat dari sisi yang lain. Barang siapa dapat menjinakkan nafsunya, dia akan dibungkus dengan kafan rahmat dan dikubur dalam bumi karamah. Tapi barang siapa membunuh hatinya, terbungkuslah dia dalam kafan laknat serta terkubur dalam bumi azab. Itu sebab jagolah kan. Nah, jadi makna kata dalam hidup kita ni memang tak lari daripada gangguan nafsu ni. Kan? Kalau siapa yang melayan nafsu dia, maka terbungkuslah dia dalam kafan laknat. Macam tu lah, macam contohlah makan, semua nak makan. Kita semua nak senang. Tak ada siapa dalam hati naluri lumrah dia rasa dia nak senang. Cuma tinggal nak senang-senang macam mana. Nak kaya kau, nak apa kau, tahap tu Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang nak kaya, cara yang paling senang, ambil duit-duit yang tak elok. Contoh kan, ambil duit tak elok, memang boleh ambil, tapi berapa lama? Berapa lama kan? Keberkatannya kat mana? Barakahnya kat mana? Kadang duit kita tak banyak tapi cukup, itu lebih baik kan. Nak duit, nak banyak, nak kaya, tapi sudah memikirkan kenikmatan yang sementara. Berapa ramai orang yang kaya-kaya tapi perangai tak semanggah. Ada menyampah tengok dalam YouTube tu, dia kaya tapi perangai eloklah dan tak kaya. Saya tak cakap sesiapa ni, contoh kan. Ya, kadang kita tengok orang, aduh, kenapa lah dan tak kaya macam dia. Bukan seronok benar jadi kaya kan. Apa pun kita tengok kereta sampai 5 boleh, sampai rusak sebab tak berstart enjin ni. Masa bila-gila kalau kau nak bawa kereta tu kan, 5 boleh kereta, bawa satu yang gemar, satu kereta ni jarang, sudahnya start dah tak boleh kan. Kau lah upah orang start kan yang hari-hari, kan tak ada kerja tu kan. Itulah elok naik Azia hari-hari pakai. Azia kat contoh kan, senang kan. Ya, kadang itulah ada orang kaya yang ingat Allah tu bertuah betul. Ya. Ada satu orang kaya, hamba Allah, dia tanya, ada tak tanah Kek Somban ni, dia tanya. Dia pun beli tanah tu, kemudian dia wakaf tanah tu, dia wakafkan atas nama emak dia, dan dia sedekahkan masjid dengan nilai 6.5 juta, niatkan untuk emak. Lepas tu dah habis dia beli tanah tu, dia dah bayar. Hui, baru teringat, dia mahu, ada tak tanah kosong lagi, baru teringat nak wakaf untuk diri dia pula. Dia beli lagi satu tanah dan dia niatkan untuk dia dengan harga lagi 5 juta. Itu betul. Orang kaya ni lain burak tuan-tuan. Dia tak sama dengan kita tu. Saya ceramah kat Sunway tu, ada satu rumah datuk tu, saya tanya, "Tok, harga mahal rumah ni bagi ni Tok kan? Mahal rumah ni Tok kan?" Tu dia jawab, "Dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta rumah." Dan salah tanya ke, dia salah jawab kan. Tapi memang muka tak ada belagak, memang tu jawapannya. Lain tuan-tuan. Kita dalam poket kan, ada RM100, kira ada duit logo lagi tu. Dia dalam poket ada RM10,000 tu, miskin lah tu. Bezo standard kan. Okey. Orang sibuk tuan-tuan time ni, orang kaya time ni tak dapat duduk dengan ceramah kan. Ada hal tuan-tuan ni okey. Relax, pakai santai nampak tu. Kain plekat IC pun tak bawa. Tak ada apa, tak ada hal. Dia macam dokumen bawa kan. Iya. Bawa tu orang poning-poning kepala bawa. Kan? Suara dalam pun tak pakai. Cakap apa? Betul.
Senang apa nak poning-poning kan? Tak ada siapa nak cek kau pakai tak, kau pakai tak? Tak ada orang tanya pun. Tak ada. Tak ada kan? Betul tak? Senang hidup kita ni. Iya tuan-tuan. Saya kalau ceramah rumah orang kaya ni tak bernapis tu. Dulu saya pernah ada peluang ceramah kat rumah mentari kan. Rumah tak teraya nak makan, saya dah hal lepas ni tu. Minta maaf tu, saya memang tak dapat tunggu makan. Sebab saya tahu saya tak reti makan makanan dia orang ni. Dengan napkin ni, dengan garpu belah kiri, sudu belah kanan. Pisau ni pula kojo pisau ni. Ya, apa ya? Luar berhenti ke RNR tu balun nasi lemak. Si lemak balun apa susah mana? Iya tuan. Tak payah nak sibuk-sibuk lah tuan kan. Itu ni kayu tak ke mana tu kan. Itulah. Kayu dengan orang tak apa. Miskin dengan orang lagi hendak. Tuan, itu lagi. Ini miskin tak ingat, kayu lebih lagi kan. Itu. Kita bila duit tak banyak tapi anak kita okey semua. Belajar pun pandai. Okeylah, torang hati kan. Mengaji pun copek lepek okeylah. Kan? Bini pun elok dengan cakap suami. Itu yang kita nak kan.